Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Diucapkan kepada semua peserta taklimat kita pada hari ini. Sukacita saya maklumkan kepada semua peserta, boleh tak mutekan speaker supaya tak ada gangguan semasa sesi taklimat. Okey, terima kasih. Okey, sebelum kita memulakan seksi taklimat kita pada hari ini, kita tengok kat sini baru 38 orang yang join. Kita harap akan ada lagi pertambahan daripada staf yang menguruskan rekod di pejabat di UMK. Sebab kita jemput lebih kurang dalam 50 orang yang menguruskan rekod di UMK. So saya harap ada lagi lah yang akan join pada sesi taklimat kita pada hari ini. Okay, so hari ini saya akan share slide untuk kita punya taklimat kita pada hari ini. In case kalau ada persoalan ke apa, boleh tanya selepas taklimat ataupun saya akan stop sekejap kalau ada persoalan apa yang nak ditanya semasa sesi taklimat tersebut. Okay, kita akan ke slide kita yang pertama. Okay, so taklimat pengurusan rekod ni sebenarnya sentiasa dilakukan setiap tahun sebanyak 2 kali setahun, dan untuk tahun ni kita terpaksa buat secara online kerana disebabkan oleh PKP dan juga PKPB. So untuk taklimat pada kali ni kita akan buat secara online lah, dan untuk kami ke pejabat anda untuk semak rekod pun kita akan tengok dulu macam mana dari segi untuk panggil dalam taklimat untuk konsultasi pun kita akan tengoklah macam mana dari segi SOP macam mana untuk pergi tengok pejabat anda. Okay, so untuk kita mulakan taklimat kita pada hari ini, saya nak tunjuklah dari segi keadaan bilik fail. Okay, anda boleh tengok kat sini yang mana satu keadaan bilik fail anda. Adakah yang pertama ataupun kedua, dan juga adakah yang ketiga. So kalau boleh yang kita nak untuk bilik fail di PTJ masing-masing adalah nombor 3 lah, gambar ketiga. Sebab dari segi kita tengok dari segi penyusunan fail pun secara sistematik, dan fail terbuka tidak bercampur dengan fail terperingkat. Kalau kita tengok yang gambar 1 dan 2 tu macam rasa nak masuk pun rasanya tak, orang kata tak boleh masuk bilik fail tu. Dan saya harap setiap PTJ ataupun fakulti perlulah menyusun file mereka secara sistematik seperti gambar yang saya maklum, seperti gambar yang ketiga tu lah yang di dalam slide saya ni. Okay, so untuk pengurusan fail ni, untuk taklimat pada hari ini, saya akan tekankan berkaitan dengan kaedah pengurusan fail, iaitu ada 7 kaedah dia. Dan dari segi sistem pengurusan fail ni, kalau kita boleh tengok ialah proses kita klasifikasikan fail tersebut, kita susun, kita simpan dan kita selenggara untuk memudahkan proses pencarian. Apabila kita punya bos ke, kita punya pegawai ke nak dapatkan balik fail tersebut. So dari segi klasifikasi ni kita kena tengok ikut dia punya klasifikasi fail yang saya telah share sebelum ni. Okay, matlamat kita menyusun fail tersebut atau rekod-rekod tersebut adalah untuk mewujudkan sistem pengurusan rekod yang sistematik. Okay, tak adalah macam kalau pegawai ke bos nak minta, kita macam tercari-cari di manakah fail tersebut berada. Adakah fail tersebut berada di bawah meja ataupun berada di dalam bilik fail yang khusus,
yang hanya PIC sahaja yang boleh masuk ke dalam bilik tersebut. Okey, kita ke slide seterusnya. Okey, dari segi pendaftaran fail, jika kita lihat di sini, setiap fail yang dibuka mestilah dibuka berdasarkan transaksi. Okey, transaksi ni bermaksud kalau kita buka klasifikasi fail UMK yang saya share kepada semua staff yang menguruskan rekod, ia akan kita akan tengok dia punya hierarki untuk pembukaan file tu, dia akan berada dekat transaksi, tulisan yang berwarna hitam, transaksi. Bukan kita ambil tulisan yang macam di dekat macam 100 dash 21 saja, dia tak boleh. Kalau ikutkan pendaftaran file ni, dia kena buka based on transaksi, tulisan yang warna hitam dekat klasifikasi file. Nanti saya akan tunjuklah macam mana lepas ni. Okay, so untuk semua file yang ingin dibuka oleh semua PTJ ataupun fakulti, kalau untuk file terbuka, staf perlu mendaftarkan pembukaan file tersebut dengan menggunakan borang permohonan pendaftaran file baru ataupun jilid baru. Okey, so yang ni berkuat kuasa pada bulan Januari 2018. So mana-mana file yang didaftarkan sebelum Januari 2018 tu tak apalah, tak ada borang ni. So mana-mana yang didaftarkan pada Januari, selepas Januari 2018 tu perlu menggunakan borang permohonan pendaftaran file baru. Okey, untuk yang kita ada sedikit perubahan, kalau ikutkan kalau file terbuka dan juga file terperingkat, sebelum ni bahagian pengurusan rekod dan arkib yang handle untuk permohonan pendaftaran tersebut. Tapi pada rasanya pada awal tahun hari itu, untuk file terperingkat, contohnya file terhad, file sulit, file rahsia besar, semua staf yang ingin membuka file tersebut perlu membuat pendaftaran dengan pihak keselamatan untuk daftar semua file terperingkat lah. Kalau sekarang ni, kalau untuk bahagian pengurusan rekod dan arkib, kita hanya terima pendaftaran file untuk file terbuka sahaja. Okay, file terbuka tu file yang orang kata file yang 435 lah, yang warna putih tu. Okay, kalau warna hijau ke yang ada cop terhad, semua kena daftar melalui pihak keselamatan. Okay, so untuk next ialah pembukaan file. Okay, so kalau yang kita buka file ni, dia ada 6. Kenapa kita perlu buka file ni? Dia ada 6 lah perkara tujuan kita nak buka file ni. Pertama ialah file yang diperlukan ni belum ada ataupun wujud. So kalau kita perlu buka file ni, contohlah kita tengok file untuk contoh file berkaitan dengan permohonan kapal terbang ke apa semua, borang-borang permohonan apa semua tu. So kalau file tak ada lagi, kita kena wujudkanlah. Yang pertama. Yang kedua ialah file asal ditutup dan bersambung pada kulit file jilid baru. Contohlah file yang mula-mula kita buka tu, dia dah penuh, iaitu mencapai 100 lampiran ataupun 4 cm mana-mana yang terdahulu. So kita kena tutup file yang kita buka tu dan kita buka file jilid baru. So jilid yang baru tu dipanggil jilid kedua. So setiap kali nak buka file jilid yang baru, next seterusnya, memang kena isi borang pendaftaran lah yang macam borang tadi yang saya maklumkan tadi. Okey, yang ketiga ialah kita buka file ni disebabkan file asal ni tidak dapat dikesan. Okey, contoh hilang ke apa semua, tak jumpa lagi. Okey, so kata nak guna file tu, kita terpaksa buka ni lah, file yang barulah sebab kita tak dapat kesan yang sebelum ni. Yang keempat ialah file asal didapati rosak dan perlu digantikan dengan kulit file baru. Okey, kalau rosak tu memang kena ganti barulah kulit file tersebut. Yang kelima adalah dari segi perubahan pentadbiran sesuatu pejabat awam. Contohnya tahun lepas kita ada perubahan dari segi
nombor PTJ. Ada yang PTJ yang ada sub PTJ dia lagi. So sub PTJ tu dia ada nombor PTJ yang baru. So yang ni memang dia orang kena buka fail barulah. Dan untuk dari segi perubahan tadbiran untuk nombor koding PTJ ni bukan kita ada letakkan dalam kita punya website, dan yang tu bahagian inilah yang BPO yang handle yang dari segi coding untuk PTJ. So kita hanya handle untuk coding klasifikasi file sahaja. Okey, yang keenam ialah skema klasifikasi file dirombak atau bertukar kepada sistem klasifikasi yang baru. Yang ni sebelum ni kita guna sistem file yang hanya ada 100 sehingga 600 sahaja nombor klasifikasi file, dan yang kita guna sekarang tu yang telah dikuatkuasakan pada bulan Julai tahun lepas adalah klasifikasi file baru UMK yang mengandungi 100, 200, 300, 400, 500, 600 dan sehingga 800 lah kalau yang klasifikasi file baru. So mana-mana yang tak tukar lagi menggunakan klasifikasi file baru, diorang setiap PTJ tersebut kena tutup semua file yang menggunakan sistem file yang lama dan guna klasifikasi file yang barulah. Sebab ada setengah tu dah start buat, kebanyakannya dah start buat lah untuk dari segi penukaran klasifikasi file baru ni. Dan ada setengah lagi ada dia orang tak start buat lagi. Maksudnya kebanyakannya dah start lah buat penukaran nombor klasifikasi file di PTJ masing-masing. Okey, so kat sini kita boleh tengok jenis-jenis kulit file yang digunakan di UMK. So yang paling banyak ialah file terbuka lah. File terbuka ni yang kat bawah ni, file terbuka, dia warna putih juga. Sama juga dengan file terhad, cuma file terhad ni dia ada chop terhad dekat atas dengan bawah dekat file tersebut. So dekat sini kalau kita tengok file terbuka ni, kalau dari segi pendaftaran dia kena daftar dengan bahagian pengurusan rekod dan arkib. So untuk file terperingkat ni iaitu terhad, sulit, rahsia, rahsia besar, semua perlu didaftarkan dengan pejabat keselamatan. Ya, sebab kita dah tak terima lagi pendaftaran untuk file terperingkat sebab kena melalui keselamatan dahulu, kita dah bersetuju melalui keselamatan, dan pihak keselamatan kena kembalikan semula borang yang didaftarkan kepada yang didaftarkan oleh PTJ, kena hantar balik, kena scan dan hantar balik borang tersebut kepada pihak yang membuat pendaftaran, pihak yang memohon pendaftaran tersebut. Contohlah library ada nak buka fail sulit. Okey, untuk daftar nak buka fail sulit tu kena isi borang pendaftaran yang disediakan oleh pihak keselamatan. Okey, pihak arkib, pengurusan rekod dan arkib ni dah tak handle lagi untuk pendaftaran ke-4 file tersebut. Okey, kalau kita tengok kat sini, jenis kulit file ni, terhad ni dia sama juga dengan file terbuka, cuma dia ada chop terhad atas dengan bawah ni. Dan untuk file sulit, dia berwarna hijau, tak ada palang lah. Kalau dari segi rahsia, dia warna pink berpalang, dan rahsia besar pun warna kuning berpalang. So kena ingatlah, file ni 1, 2, 3, 4, 5. 5 jenis kulit file ni lah yang kita yang selalu gunanya sampai kalau ikutkan rahsia tu setakat ni ada yang rahsia lah. Kalau rahsia besar tu belum ada lagi lah dekat sini. Okay, so kena ikut kena sesuaikan lah dokumen mana yang perlu dimasukkan ke dalam setiap file tersebut. Okay. So kalau kita tengok kat sini, dari segi penggunaan tanda pemisah dan pemusatan ni, okey, yang ni berdasarkan perkeliling yang dikeluarkan pada 18 Julai tahun lepas. Okey, sebelum ni penggunaan tanda pemisah yang digunakan lah, amalan yang digunakan oleh UMK adalah /UMK/B04.00/100
dash yang ni, yang saya tanda pangkah ni. Yang amalan lah sebelum ni. Jika kita tengok dari segi slide ataupun kita pernah hadir ke kursus yang diuruskan oleh pihak Arkib Negara Malaysia, tanda pemisah yang betul adalah yang saya tanda right ni kat sini. Dari segi UMK ni, nama organisasi titik diikuti dengan nama PTJ ataupun nama fakulti. Contohlah kalau B0400 ni contoh library. Kalau B2100 3PI. Macam itulah yang ni. Yang kalau yang nombor kedua ni B04 ni lebih kepada PTJ. Titik 100 ni merujuk kepada klasifikasi fail lah untuk 100. Selepas itu barulah dia ada slash. Contoh 1411 tanda pemisah ni. Okey, yang kedua ialah contoh pemusatan nombor rujukan ni. Sebelum ni jika kita tengok setiap kampus dia ada nombor rujukan fail berdasarkan kampus. Penggunaan yang dahululah. Contoh kalau UMK Pengkalan Cepa dia akan buat umk.pc. Kalau Bacok umk.bc. Bacok. Kalau Jeli umk.jl. Untuk nak menyatakan lokasi fail tersebut berada di kampus mana? Kampus Bacok ke, kampus PC ke, kampus Jeli. Okey, so disebabkan kita tak nak, sebab kita buat paper itu kita tak nak, jikalau kita buat kita guna penggunaan tanda pemisah yang lama ni UMKBC, in case lah kalau PTJ tersebut sebelum ni berada di kampus Pengkalan Cepa. Okey, dia guna umk.pc. Tiba-tiba dia perlu ada arahan berpindah ke kampus Bacok. So semua fail yang berada yang mempunyai nombor rujukan fail umk.pc perlu ditutup. Semua ya perlu ditutup jikalau fail tersebut berpindah ke Bacok. Sebab dia based on lokasi sebelum ni. So semua fail-fail yang berada di kampus PC yang ada umk.pc semua kena tutup. Kalau sebelum ni lah penggunaan yang dahulu. So ada yang dah buat, kata dah tutup lah semua fail-fail yang sebelum ni, UMKBC apa semua dah tukar lah sebab ada dah orang kata perpindahan PTJ lah telah berlaku. So penggunaan sekarang ni kita gunakan yang UMK saja. Okey, UMK sahaja ni ia membolehkan kita membawa fail tersebut ke semua kampus. Contohlah, kalau sebelum ni kita berada dekat kampus Pengkalan Cepa, tiba-tiba PTJ kita perlu berpindah ke kampus Bacok. So fail tersebut kita boleh bawa sekali dan tak perlu tutup. Tak perlu ditutup sebab dia tak ada lokasi kat depan ni untuk penggunaan sekarang lah. Kalau kita tengok dari segi pemusatan tu. Okay, so setakat ni saya nak tanya ada apa-apa ni tak? Ada apa-apa persoalan tak dari segi yang kita terangkan tadi? Ada yang nak bertanya ke? Ada soalan tak sebelum kita terus kepada slide kita seterusnya? Ada yang nak bertanya ke dari segi penggunaan fail, pemusatan fail apa ni, penggunaan tanda pemisah? Ada tak? Kalau ada boleh unmute speaker. Dari segi pembukaan fail apa semua, daftar fail apa semua. Ada nak tanya ke? Menggunakan borang apa? Tak ada tak ada pertanyaan ke setakat ni? Semua boleh faham ke dengan jelas apa yang saya terangkan tadi dari segi nak buka fail macam mana, dari segi penggunaan tanda pemisah macam mana nak digunakan? Ada pertanyaan tak? Semua boleh faham ke dengan jelas?
Tak ada? Okey. Kalau tak ada, okey. Faham. Okey. Boleh kalau tu boleh type dekat kita punya chatting ni lah, dekat message ni. Okey, kalau yang faham. Okey, semua nampaknya faham lah. Okey. Okey, saya teruskanlah dengan kita punya slide. Ya. Okey, yang ni penggunaan tanda pemisah tadilah, semua kena baitilah, mana yang belum menukar file tu kena ubahlah dia punya penggunaan tanda pemisah, kena ikut penggunaan sekarang sebab sebab perkeliling dah keluar, so nak tak nak memang kena ubah. Tapi kita tak naklah perubahan tu dibuat secara orang kata drastik, kiranya secara berperingkat. Kalau contoh nak buka file ni tiba-tiba nak buka file baru, so file yang lama tu tutup. Macam tu. Secara berperingkat. Okey, ni untuk penawanan file. Okey. Pertama, kalau kita terima surat ke apa semua tu, kita kena chop tarikh terima surat ataupun dokumen di ruang yang kosong. Contoh kita ada terima surat daripada mana-mana PTJ, kita cari ruang yang kosong lah untuk chop tarikh terima dokumen tersebut ataupun surat tersebut. Jangan orang kata jangan chop takut tempat yang mempunyai maklumat, sebab takut nanti bila kita chop dia punya maklumat tu orang kata terlindung lah daripada chop tersebut. Kena cari tempat yang sesuai untuk chop. And then kedua, kita daftar surat dalam buku daftar file ataupun sistem penerimaan surat. Okey, yang ni saya kalau ikutkan yang kedua ni, daftar surat ni, kalau siapa yang pernah saya audit sebelum ni, saya akan tengok daftar dari segi pendaftaran dokumen ataupun surat tu di dalam file ataupun dalam buku. Biasanya ramai yang menggunakan sistem Excel lah dalam untuk daftar surat ni. Dan saya akan check lah sebab untuk pendaftaran tersebut ia merupakan salah satu orang kata kriteria lah kita tengok masa audit. So setiap pergerakan keluar masuk surat tu perlu direkodkan di dalam sistem ataupun dalam buku daftar file. Yang ni memang kita tengok sebab kita nak tahu setiap PTJ dengan fakulti tu dia punya rekod keluar masuk surat tu direkodkan. Kita akan tengok yang tu. And then yang ketiga ialah tebuk di penjuru atas sebelah kiri 2.5 cm lah kena ukur untuk tebuk dokumen tersebut untuk dimasukkan ke dalam file. Kalau nak senang apa semua, kalau kita ada sediakan macam kalau ada PTJ yang mempunyai kata duit lebih ke apa semua, nak tempah menggunakan akrilik ke apa semua, dah siap diukur ke apa semua, ataupun yang kreatif guna kotak ke apa semua, dah tetapkan 2.5 cm tu, boleh dah kreativiti masing-masing lah untuk menebuk lubang sebelah kiri dokumen tersebut. And then yang keempat ialah kandungkan dokumen di sebelah kanan file menggunakan tali hijau. Okey, semua dokumen ataupun surat first kali buka file kita kena masukkan borang pendaftaran yang tadi di sebelah kanan dulu. Di sebelah kanan file masukkan borang pendaftaran tersebut. Dan borang tu tak dikira sebagai lampiran lah, borang pendaftaran tadi. And then bila surat yang pertama kita terima tu, yang tu dikira kandungan lampiran yang pertama. So kat situ kena baru start letak nombor lampiran. Okey, so sebelah kanan lah kita letak surat tersebut. Yang kelima ialah catatkan nombor kandungan di penjuru atas sebelah kanan. Okey, contoh kalau surat masuk kena tulis nombor lampiran, contoh 1 surat masuk dawat merah 1. Bulat kat tepi atas tu dawat nombor 1. Tiba-tiba ada surat keluar. Okey, boleh bulatkan guna hitam ataupun pen biru untuk surat keluar. So kena pastikan betul lah nombor kandungan tersebut sebab tak nak macam tiba-tiba terskip, tiba-tiba 1 terus 5. Kita ada jumpa contoh kalau contoh PTJ atau fakulti yang nak pindahkan file kepada kita,
staff bahagian pengurusan rekod dan arkib ni dia akan buat semakan fail terlebih dahulu di PTJ anda masing-masing sebelum dihantar kepada pihak kami lah. Dan bila kita semak tu kita jumpa banyak adalah juga yang orang kata nombor lampiran tu tak sequence, tak ikut turutan yang betul. Tiba-tiba satu, tiba-tiba yang kat sini ada dua, kiranya tak ikut susunan yang betul lah. So pihak kami terpaksa membuat semakan banyak kali lah untuk memastikan jumlah lampiran yang berada dalam fail tersebut, dan kalau ada didapati orang kata terdapat kesalahan, dan kami akan tag setiap fail tersebut sebelum kami pihak PTJ ataupun fakulti menghantar fail tersebut kepada pihak arkib lah. Kalau fail yang tak nak dirujuk yang tu. Okey. So yang keenam ni, surat atau dokumen ni diminitkan atau direkodkan ke dalam kertas minit. Okey, so semua surat yang masuk ke, surat keluar ke, semua kata yang menguruskan fail, kerani fail ke, ataupun bukan kerani fail yang menguruskan fail tersebut perlu merekodkan ke dalam kertas minit 6. Merekod kat situ lah kalau surat masuk daripada PTJ mana, tarikh bila, dimasukkan ke dalam fail tarikh bila. Okay, so mana-mana PTJ yang kata nak hantar fail kepada arkib, contoh dia orang tak nak dah simpan fail tersebut, kita akan cek minit mesyuarat yang kertas minit yang 2017 ke bawah. Kalau tak diisi, contohlah tak, orang kata sebab sekarang ni yang praktis sebelum ni jaranglah minit direkodkan. Kalau 2017 ke bawah, mana-mana PTJ yang nak menghantar fail kepada bahagian arkib, kalau tak ada minit, kena buat surat menyatakan kenapa minit tersebut tidak kiranya 2016 lah, kiranya 2017 ke bawah tu 2016, 2015 sehingga 2007 lah. Kalau tak diminitkan, kena buat surat lah kepada pihak kami. So mana-mana yang fail yang 2017 ke atas, contohlah 2017, 18, 19, 2019, yang mana nak hantar kepada arkib memang kena minitkan dekat kertas minit tersebut. Sebab kita takkan terima kalau 2017 ke atas tanpa minit lah. So pastikan mana-mana PTJ ataupun fakulti yang nak hantar fail nak buat pemindahan fail kepada bahagian pengurusan rekod dan arkib, pastikan minit tersebut direkodkan ke dalam kertas minit setiap fail lah. Yang hanya fail yang nak dipindahkan lah. Kalau fail baru ni memang dia orang dah praktikkan lah untuk penulisan minit tersebut. Okey, yang ketujuh ialah mengemaskini dan menyimpan kad pergerakan fail. So setiap fail yang dibuka mesti mengandungi kad pergerakan fail. Kad pergerakan fail yang warna biru. Ada ambil contoh. Kad pergerakan fail. Okey, jap saya ambil contoh. Saya akan tunjuklah satu persatu. Contoh kad, ada slide yang tunjuk ni, cuma saya akan tunjuklah kad pergerakan fail ni memang kena ada setiap fail yang dibuka. Okey, kad pergerakan fail warna biru ni. So kad pergerakan fail ni memang kena letak di sebelah kiri. Di sebelah kiri, bila kita buka fail tu berada di sebelah kiri. Dan juga ni contoh kertas minit. Kertas minit AM6. Contohlah kalaulah kertas ni dah habis. Boleh photostat, tapi photostat depan belakang lah. Kena ada depan belakang kertas minit. Okay, so dia kena berada di sebelah kiri. Kad pergerakan fail ni kena ada sebelah kiri fail. So kad pergerakan fail ni kita akan tengok dia punya contoh lepas ni lah. Dia punya ni. Okay, ni fail. So ni fail ni lah. Yang kita ada fail ni. Ni fail yang terbuka lah yang kat sini. Ni. File contoh file terbuka ni, orang kata file yang ni je yang kita uruskan lah dekat bahagian bahagian pengurusan rekod dan arkib. Okey,
yang ke-8 ialah proses menyimpan file. So proses penyimpanan file ni kita simpan di mana file tersebut. Sebab masa saya audit hari tu saya ada tengok ada yang berada di bawah meja sebagai macam tempat untuk, tak pastilah kata nak masukkan dokumen ke apa. Tapi biasanya file kena proper lah, kena simpan tempat yang proper, tak boleh letak di bawah meja. Kalau sewaktu bekerja, kalau file A435 ni, file putih ni, dia boleh berada di atas meja, tapi bila dah habis waktu bekerja dia kena ni balik lah, kena simpan balik dekat tempat ni asal. Okey. Okey, ni kita boleh tengoklah kat sini. Okey, kertas minit ni berada di sebelah kiri. Okay, so lubang tu kena tebuk lah menggunakan puncher dan juga kena ada treasury tag yang warna hijau tu. Okey, treasury tag tu, ada contoh treasury tag. Dia kena masukkan macam ni. Kena masukkan macam ni. Okey. Besi tu berada di bahagian dalam. Sebab ada kita tengok, dia kena macam ni. Kena berada macam ni. Sebab ada saya pergi tengok dekat PTJ mana, dia punya tali ni dia letak macam ni. Besi tu kat luar. Ada yang buat macam ni. Kalau macam ni salah sebab nanti kalau nak masukkan dokumen tu kena buka semua. Ni macam ni salah. Tali ni kena berada di luar. Sebab ada yang kita tengok tu dia buat benda ni kat dalam. Nanti dia nak masukkan dokumen kena buka satu-satu semua ni. Itu adalah konsep yang salah ya. Konsep yang betul ialah kena masukkan tali ni, benda ni berada di dalam. Okey, senang. So lampiran pertama, kita letak yang ni kat sini. Okey, yang ni berada di atas sini. Okey, yang ni lampiran untuk dokumen lah, surat-surat mana yang perlu dimasukkan kat sini. So seperti yang slide ni, nombor kandungan rujukan ni dia bulat. Contohlah tadi file masuk apa semua kena buat kat sini lah. Okay, boleh tengok kat sini dari segi penawanan file. Okay, ada pertanyaan tak daripada ada yang nak tanya tak? Setakat ni dari segi proses penawanan file. Ada kita dapat mesej tak Miss? Dari segi ni. Staff ada pertanyaan ke? Tak ada setakat ni. Dari segi penawanan file ni. Ada nak tanya ke? Siapa tadi? Ada nak tanya? Tak ada? Ada ke? Tak ada? Okey, kalau tak ada, kita ke slide seterusnya lah dari segi penyediaan kertas minit. Okey, penulisan untuk penyediaan kertas minit ni, dari segi penulisan bagi surat keluar, dia senang je. Kita, kalau tengok dekat slide ni, kita kat depan tu yang kosong tu, kalau ikutkan ada setengah PTJ dia dah tempah chop tu surat saja. Surat je terus. Kalau contohlah email, tiba-tiba dapat email ke apa semua, so dia kena potong yang tu, surat tersebut. So bagi saya, cadangan saya, kalau ada yang nak tempah chop untuk kertas minit ni, ruang hadapan tu kosong sebab kita nak tulis surat ke, email ke, borang ke, senang. Tulis kat depan tu. Okey, bagi surat keluar kat depan tu contohlah email kepada PTJ mana yang kita nak. Apa tu? Ada yang tak mute. Kepada siapa-siapa, contohlah kalau kepada bendahari ke, kita just tak perlu tulis tajuk surat tu, tak perlu. Ada setengah tu dia kata kalau tak tulis nanti tak ingat surat ni yang keberapa, lampiran keberapa. So kalau kita kat sini, sebab kita nak memudah cara staff
Orang kata kalau nak tulis minit ni ada setengah alasan kata banyak sangat nak tulis sebab panjang sangat tajuk apa semua. So carangan bahagian arkib ni kita just email kepada bendahari, kepada pejabat, kepada library, kepada bahagian sumber manusia ke, macam tu je. Bertarikh bila, contohlah tarikh hari ni. Contoh hari ni 12 hari bulan 5 2020 and then dimasukkan pada, DMP ni dimasukkan pada bila? Surat tersebut dikandungkan, dimasukkan dalam file bila? Contoh hari ni, kalau masuk hari ni kena tulis hari ni lah, 12 hari bulan. Kalau besok DMP ni dimasukkan pada ni, tulis tarikh besok, 13 hari bulan 5 lah. Kat sini dari segi penulisan minit untuk surat keluar. So surat keluar kena color warna biru ataupun hitam. Okey, bagi penulisan minit bagi surat masuk, contohlah surat ke, email ke, daripada siapa, mana-mana PTJ, daripada fakulti ke, FKP ke, daripada FSB ke, bertarikh, tengok tarikh surat tu dimasukkan pada hari apa, lebih kurang je sama. Kena tengok kat situ, macam tu je tulis. Sebab kita tak nak tulis panjang-panjang. Nanti kalau ada yang tulis panjang-panjang, nanti kosong je kertas minit tersebut. Sebab orang kata nak tulis tu macam panjang sangat, tak apalah, kita hold dulu. Akan kita tulis lepas ni lah. Bila dah file tu semakin bertambah dan penulisan minit saya rasa confirm ada yang takkan tulis lah. So yang ni kita bagi cara mudah lah, cara pendek. Kita senang je, kita suruh tulis email ke, borang ke, surat ke daripada mana-mana PTJ, bertarikh bila, dimasukkan pada. DMP dimasukkan pada, DKP pun boleh dikandungkan pada, lepas tu DFP pun boleh difilekan pada. Mana-mana boleh guna. Sebab kita bedah buat singkatan lah DMP, sebab sekarang kita kalau ada yang guna DMP pun boleh, DFP pun boleh dan DKP pun boleh. Okey. Okey, ni adalah contoh penyediaan kertas minit lah. Okey, untuk kertas minit ni, kedua-dua muka helaian ni kena tulis nombor rujukan file. Okay, so dia ada dua muka surat. So dua-dua ni kena tulis nombor rujukan file dekat kertas minit nombor tu, kena tulis nombor rujukan file dua-dua belah muka surat dan juga helaian nombor ni. Contohlah kat sini helaian nombor 1, belakang dia pun dalam kurungan 1 sebab dia dikira 1 helaian yang ni, depan belakang. Bukannya 1 depan, belakang 2. Bukan. Dia kalau 1 ni, 1 dikira 1 helaian. Dalam kurungan 1, depan belakang pun kena 1 juga, kena sama. Sebab dia helaian yang sama. Okey, tujuan kita tulis kertas minit nombor ni dengan helaian ni sebab dengan nombor rujukan file ni kita tak nak tiba-tiba kertas minit kita tercicir. Kalau kita kosongkan bahagian kertas minit nombor apa semua ni, kita tak tahu file mana minit tersebut dikandungkan. Kiranya contoh tiba-tiba tercabutlah satu kertas ni, kertas minit ni tanpa ditulis apa-apa. Nombor rujukan file pun tak ditulis. Yang itulah, jadinya kita tak tahu kertas minit ni refer kepada file yang mana. So kalau boleh, kalau dari segi masa kita check, kita buat audit pengurusan rekod, kita akan tengoklah kat sini depan belakang ni. Ada tak dia tulis? Kalau tulis dapat markah. Kalau tak tulis tak dapat markah lah kat situ. Okay, so kat sini tu kita boleh tengok ada nombor file, lepas tu ada helaian kertas minit, kena ada helaian nombor, surat masuk, color warna apa, lepas tu surat keluar warna apa, warna hitam, and then cara menulis minit tindakan. Contohlah laporan daripada pejabat menteri ni, lepas tu ketua PTJ tu dah minitkan lah kat bawah kat situ. Sebab lepas ni kita akan ada sistem tu akan PTJ akan minitkan dalam sistem lah yang tu. Kalau kat sini sebelum ni kita tengok macam banyak bos-bos apa semua tu dia minitkan dekat surat. Kalau ikutkan sepatutnya kena minit dekat dekat kertas minit lah.
minit tindakan ke atas surat tersebut. Okey, kalau ikutkan kat sini, kalau minit tindakan tu dia tak boleh ada space lah. Sebab kalau ada space, takut nanti ada, orang kata ada penambahan minit berada di atas. Sepatutnya benda tu berada di bawah. Okey, so kalau kat sini dia tak boleh ada space lah dari segi penyediaan kertas minit ni. So kalau mana-mana pegawai yang minit kan dia kena sign dan kena tulis tarikh yang dia minit dekat ni lah kertas minit tersebut. Okey, ni yang saya cakapkan tadi, contohlah yang tadi email kepada Pejabat Bendahari bertarikh bila, dimasukkan bila. Kalau email, kalau surat. Sebab ada setengah tu dia dah tempah surat terus. Chop yang dia tempah tu dia bukan kosongkan kat depan. Bahagian hadapan tu dia tak kosongkan, jadinya bila dia chop dia terpaksa potong surat tu. Okey, contoh email ke apa semua dia kena tulis balik email. So macam ni lah cara penulisan lah pada kertas minit. Okey, yang ni dari segi kad pergerakan fail. Okey, ada pertanyaan ke dari segi penulisan minit? Ada soalan tak dari segi penulisan minit? Kalau setakat ni ada persoalan ke ataupun dah familiar lah, sebab kebanyakan yang menguruskan fail ni yang panggil saya secara konsultasi untuk setiap PTJ pun dah ramai, dan ramai yang dah faham lah dari segi penulisan dan juga nak buka fail apa macam mana. Kiranya pada yang staff yang baru lah, yang baru orang kata ditukarkan untuk menguruskan fail, sedikit orang kata pemahaman diorang tu ada sedikit tak banyak lah. So kalau ada pertanyaan boleh tanya sekarang, sebab nanti di akhir kita punya taklimat ni saya akan tanya balik soalan. Kalau siapa yang boleh jawab saya akan bagi hadiah. Saya akan bagi hadiah kalau ada yang boleh jawab dengan betul lah dari segi based on slide ni. Kita akan ada 2 orang lah yang akan dapat hadiah pada hari ni. Okay, so kalau ada apa pertanyaan boleh tanya. Kalau tak, saya akan skip seterusnya lah kepada kad pergerakan fail. Ada pertanyaan tak, Miss? Ada pertanyaan tak, Miss? Tak ada Okay, kalau tak ada pertanyaan, kalau nak tanya selepas habis taklimat ni pun boleh. Okay. Dari segi kad pergerakan fail ni, warna biru ni, kad ni kita guna adalah untuk mencatatkan, contohlah fail tersebut berada di dalam bilik fail. Okay, so kad ni in case kalau nak bawa balik, orang kata nak bawa keluar daripada bilik fail tersebut, sepatutnya kad pergerakan ni akan dikeluarkan daripada fail dan kad tersebut akan diletakkan dalam bilik fail tersebut dan perlu direkodkan. Kiranya macam pengganti fail tersebut lah. Sebab dah ada orang buat keluar, so kad ni sebagai pengganti fail tersebut. Okay, so yang pertama ni, kad pergerakan ni apabila fail diminta, dikeluarkan dan dicatatkan singkatan jawatan dan tarikh. Contohlah ada pegawai nak pinjam ke apa semua, okay, kena tulislah, kena record lah kepada siapa, tarikh bila, siapa yang mengeluarkan kad tersebut. Okay, so kad pergerakan fail ni dia mengawal kita punya keluar masuk fail di dalam bilik fail. So tak adalah tiba-tiba buat keluar fail, kad pergerakan tak catat apa, lepas tu tak diletakkan ke dalam bilik fail tersebut, tiba-tiba cari fail tersebut hilang. So kita tak tahu siapa yang ambil fail tersebut, kita tak boleh detect siapa yang ambil. So dengan adanya kad pergerakan fail ni kita tahu fail tersebut, okay, siapa yang pinjam, okay, siapa yang mengeluarkan fail tersebut, kita boleh record kat sini. Dia akan catat lah dari segi pergerakan. So dia dipanggil kad pergerakan fail ni, dia mengawal pergerakan keluar masuk fail. Okay, yang ni. So kena letak lah, kalau nak keluarkan fail kena letakkan dalam kabinet lah. And then bila fail tersebut dihantar, kita perlu masukkan balik kad tersebut ke dalam fail yang pegawai ke staff ke yang pinjam. Kena masukkan balik kad ni.
So dia akan ada record lah. Kita boleh trace lah file tersebut berada di mana. Kita tak nak file tersebut bila orang ambil kita tak tahu. Tiba-tiba hilang. Tengok-tengok ada dengan siapa-siapa yang ambil. Pegawai mana-mana ke, staff mana-mana ke, tanpa direkodkan. So kad ni dia untuk mengawal pergerakan lah satu file tersebut. Okay. Ni adalah contoh cara-cara kita nak pembaikan dan penggantian file rosak ataupun kalau ada tanda pemisah. Orang kata tanda pemisah nombor rujukan dah betul tapi tanda pemisah yang salah. Nombor rujukan tu dia dah guna klasifikasi file UMK yang baru tapi tanda pemisah tu dia masih guna tanda pemisah yang lama. Contohlah dekat sini, contoh dekat file ni. Okey, yang ni kalau ikutkan dia dah guna nombor rujukan yang betul, klasifikasi file yang baru, cuma dia menggunakan tanda pemisah je yang salah. UMK/B0400/ dia menggunakan tanda pemisah je yang salah. Okey, so kalau dia nak tukar kepada file baru, dia kena keluarkan semua isi kandungan di dalam file tersebut. Kalau file tu nipis lagi, okey, kena keluarkan semua isi kandungan ke dalam yang berada dalam file tersebut. Contohlah file innovation ni, dia adalah surat apa semua dalam ni. And then dia disebabkan tanda pemisah dia salah, dia nak betulkan balik kepada UMK.B04.00/16/4/89 tu dia nak tukar tanda pemisah. Okey, kalau yang UMK.PC kat depan ni tak perlu gunting lah, terus tutup file tersebut, buka file baru. Yang ni saya kata dari segi untuk file, contoh file kulit dia dah rosak ke ataupun dia tanda pemisah dia salah. Okey, dia kena keluarkan semua isi kandungan dalam file tersebut and then dia kena gunting kulit file lama tu. Kena gunting lah seperti dalam gambar ni. Gunting and then tulis nombor lampiran terakhir pada kulit file. Contohlah dalam file tersebut lampiran yang terakhir, surat terakhir adalah nombor 4. Okey, contoh bernombor 4, maka kulit ni perlu ditulis nombor 5. Kalau dalam lampiran tersebut nombor last sekali adalah nombor 10, untuk kulit file yang untuk dijadikan lampiran ni kena nombor 11. Dia kena rekodkan macam tu dari segi lampiran. Sebab kulit file yang lama ni kita akan jadikan dia sebagai lampiran. Okay, so ada pertanyaan tanya, contoh adakah perlu bila dia tukar file, dia perlu tak tukar cover file ni, dia gunting tu, perlu tak dia daftar baru? Isi borang permohonan pendaftaran apa semua tu. Jawapannya tak perlu, just ambil je borang pendaftaran daripada file lama tu, masukkan balik je. Masukkan balik ke dalam file yang baru. Tak perlu daftar sebanyak 2 kali walaupun tanda pemisah salah. Okey, kalau file tu ditutup sahaja baru kena isi borang baru. Kalau kita tukar kulit file, kita tak perlu kita guna borang yang lama lah, borang yang telah kita daftar sebelum ni. Okey, bila dah tulis nombor 5, contoh kat atas ni, dah tulis nombor 5 and then kita masukkan kulit file lama tu. Contohlah dekat bawah kulit file ni semua ada, contohlah ada borang pendaftaran file. First kali borang pendaftaran file yang kita daftar sebelum ni. And then 1, 2, 3, 4 tu lampiran surat yang kita terima. Okey, yang kelima tu kulit file yang kita gunting tadi. Kita jadikan lampiran nombor 5. Kena masukkan sekali, kena tebuk sekali, letak bahagian atas sekali. Okey, so kalau ada net surat yang masuk untuk file yang baru kita buka ni, contohlah tiba-tiba ada surat masuk. So surat masuk tu dia akan jadi lampiran ke-6. So seterusnya lah. 6, 7, 8 dia akan jadi macam tu. So kulit file ni dikira macam lampiran jugalah. Dan kena tulis juga dekat minit ni. Nombor 5, okey, kulit file lama, bahagian mana, bertarikh apa semua, bertarikh, bila, dimasukkan bila.
Kena tulis balik dekat minit. Kertas minit pun kena tulis sebab kalau kita tak tulis, kalau kosong nanti tiba-tiba terus ke yang last surat kita sebelum ni nombor 4. Tiba-tiba nombor 5 lampiran kulit tu kita tak tulis, terus jump kepada nombor 6. Jadi macam tak sequence lah, tiba-tiba 4 terus 6. So bila kita tengok dekat kertas minit, nombor 5 adalah kulit file. So bila kita buka dekat dokumen tu, oh kita tahu okay nombor 5 ni kulit file. Okay, yang ke-6, okay surat masuk. Ke-7 surat keluar. Continue macam biasa. Selepas kita buka yang baru lah. And then masukkan kad pergerakan file apa semua tu kita ambil daripada file yang lama. Kita maintain daripada file yang lama, kertas minit apa semua tu. Kita just maintain je. Cuma kat sini kita just masukkan kulit je. Kulit file yang lama. Jadikan dia lampiran selepas last kali. Contoh kalau daripada tadi nombor 4 tadi, okey dia jadi nombor 5. Kalau daripada last yang dalam dokumen dalam tu nombor 7, so kulit file tu nombor 8 lah. Kita akan rekodkan kat situ. Okey, so untuk dah settle bahagian dalam, okey untuk bahagian hadapan tu kita tulislah nombor kulit file yang baru berdasarkan klasifikasi file baru. Yang tadi nombor dia ada ni kan, tadi nombor dia ada slash, ni UMP yang nombor lama ni, UMP apa semua ni, slash B04. Okey, bila dah masukkan semua, tukar balik, okey, dia dah tak ada lah. Ni kita dah guna cover yang baru, tajuk still sama, cuma tanda pemisah je. Okey, yang ni dah betul. So bila dah betul yang ni, okey lampiran seterusnya ni, yang surat terima apa semua, surat masuk apa semua tu, kita continue macam biasa. Letak nombor 6, nombor 7, nombor 8 macam tu lah. Dia punya proses kalau kita nak pembaikan dan juga penggantian fail rosak dan juga kalau ada kesalahan tanda pemisah. Jangan kalau guna UMKPC tiba-tiba gunting pula cover sebab kata nak tukar kulit, jangan. Kalau UMKPC, UMKBC, lepas tu kalau guna klasif sistem file yang lama, terus tutup, tak boleh nak gunting-gunting. Memang tak, orang kata memang tutup terus, kena buka buku baru. Tak boleh nak gunting lah, tak perlu nak gunting-gunting kalau yang UMKBC, PC apa semua tu. Buka je file baru. Okay, so dari segi penyimpanan file, okay, dekat sini kena tengok lah. Kalau dari segi penyimpanan file, kalau saya ikutkan dekat UMK ni ada setengah cakap tak ada bilik file yang khusus. Ada kata terpaksa share. Kalau ikutkan setiap PTJ sepatutnya mempunyai, PTJ ataupun fakulti perlu mempunyai bilik file masing-masing. Kalau tak ada bilik file, macam mana kita nak simpan file-file yang kita buka dekat PTJ ataupun fakulti? Okey, kalau dari segi terpaksa share ke apa semua, dari segi ruang tak cukup, alternatifnya kita perlu macam beli ada kabinet besi ke yang berkunci ke apa semua tu. Kalau in case lah memang kata tak ada dah, tak ada ruang. Dia sebab kita pergi, kadang kita pergi audit kata memang tak ada ruang langsung, tak cukup ruang. Okey, tapi kalau in case macam tu, kita kena tengok lah dari segi kesesuaian apa rak ke apa yang perlu kita sediakan, almari ke. Dia file ni dia tak boleh berada open macam tu, berada di atas meja ke apa semua. Okey, kalau untuk file terbuka, tempat penyimpanan dia boleh kat sini ialah kabinet besi belaci 4 ataupun mobile apa rak ataupun rak besi lah. Macam compactors ke macam tu, boleh yang tu. Dan juga kabinet besi lah. Kalau ada, orang kata tak ada sangatlah bilik file, ada kabinet pun okey. Sebab ruang kadang-kadang terhad. So kalau ada yang orang kata baru berpindah ke PTJ ke apa semua, kalau dari segi nak buat bangunan ke apa, kena tengok balik lah kat sini. Dari segi bilik file tu memang kena ada lah setiap PTJ. Okey, untuk dokumen terhad ni, kabinet besi ataupun almari besi berpalang. Sebab kalau kita tengok semua berpalang ni, semua dokumen yang terperingkat. Dan dokumen terperingkat ni adalah di bawah CGSO. CGSO, dan kalau kita tengok kat sini, kalau kita bawah ni keselamatan lah.
Dan kalau dari segi ni CJSO telah menetapkan bahawa kalau dokumen terperingkat iaitu terhad, sulit, kena ada almari besi kabinet tu berkunci dan almari besi berpalang. Kalau ikutkan yang saya tengok bila kita audit tu tak adalah. Tak ada yang ni lah. Tak adalah yang berpalang. Berkunci lah, ada yang berkunci, lepas tu ada yang letak dalam almari, ada yang juga bercampur dengan fail terbuka. Kalau ikutkan fail sulit tak boleh bercampur, kena asingkan dengan fail terbuka. So semua fail terperingkat ni memang tak boleh campur, dia kena berada di tempat khusus yang khas untuk penyimpanan diorang lah. Fail-fail tersebut, dari segi sulit kita tengok kat sini, kabinet besi, almari besi berpalang, dia sama juga terhad dengan sulit. Rahsia ni dia sama juga seperti rahsia besar, sepatutnya dia kena ada nombor ada bilik kebal ataupun nombor kombinasi lah. Kalau contoh dalam tindakan ke apa, fail tersebut dalam tindakan dia boleh berada di dalam kabinet besi berpalang. Kalau dah tak ada tindakan apa-apa, sepatutnya dia kena letak dekat bilik kebal lah. Yang ada macam keselamatan lah, ada rasanya bilik kebal, tak pasti tak pernah tengok lagi macam mana. Kita orang pergi tengok lah macam mana bilik kebal. Tapi rahsia besar ni setakat ni tak ada lagi rasanya yang maklum kepada kami. So dari segi penyimpanan fail ni kena make sure lah jangan letak fail tu berada di orang kata merata, sebab based on fail tersebut, contohlah tiba-tiba fail peribadi tiba-tiba berada di atas meja. So kalau ada in case ada yang pihak yang ketiga ke yang ada tak puas hati ke kat kita ke apa semua, dia boleh ambil fail tersebut. So kalau ni kena berhati-hatilah dari segi orang kata untuk penyimpanan fail ni. Kita tak nak dokumen ke maklumat kita terdedah oleh benda-benda ataupun perkara-perkara yang tak sepatutnya lah. So kalau ada yang tak ada ni boleh mohonlah kot dari segi kabinet besi apa semua, rak yang 4 tingkat besi tu untuk penyimpanan fail di PTJ ataupun fakulti masing-masing. Okay, so dari segi penutupan fail ni, okay, ada yang minta saya share slide. Okay, boleh kita akan share nanti sebab sebelum ni kita pun dah ada masukkan dalam kita punya website Archive UMK. Semua slide, borang apa semua kita masukkan dalam website Archive UMK. Type je Archive UMK, kat situ ada untuk muat turun apa semua, ada slide. Tapi slide tersebut saya dah tambah baik dan slide ni saya akan letak balik dekat kita punya website dan ataupun kita akan email lah. Biasanya kita email dan kita letak ataupun kita letak dekat website. Nanti jangan risau, slide ni saya akan letakkan ni, akan share lah. Okay, dari segi penutupan fail ni, okay, kalau kita nak tutup fail, dia ada 2 kriteria, ketebalan 4 cm dan ataupun 100 lampiran. So kena tengok mana-mana yang terdahulu. So contoh kalau dia dah capai 4 cm, ukurlah dengan pembaris. Kalau dah capai 4 cm, kena tutup walaupun walaupun tak sampai lagi 100 lampiran. Okay. So mana-mana yang terdahulu dari segi ketebalan ni. Kalau ketebalan datang dahulu, tutup. Kalau 100 lampiran walaupun tak sampai 4 cm, kalau dah capai 100 lampiran, kena tutup. Mana-mana yang terdahululah. Okay. So dari segi penutupan fail ni, biasanya hilang, ditemui kembali. Okay, dokumen tamat, tak ada tindakan lanjut, kita tutup lah. Lepas tu 5 tahun tidak dirujuk, kita pun tutup juga. Dan ada perubahan tadbiran macam contoh carta organisasi ke, memang kita tutup lah fail tersebut. Okay, so ni adalah cara nak tulis ya. Cara nak tulis penutupan fail. Okay, kalau 100 lampiran atau ketebalan 4 cm, mana-mana yang terdahulu, garis tu, palang tu jangan color hitam, tulisan warna merah. Sebab banyak saya bila kita check file, kita kena cara tutup dia kena garisan tu warna merah, tulisan tu warna hitam ataupun biru. Sebab ada yang saya jumpa tu, dia palang terus, terus satu file tu dia palang terus.
Dia palang terus macam ni. Tu macam orang kata rahsia besar. Dia palang terus. Jangan palang sikit-sikit je macam garisan merah tu kecil je. Sikit je. So ni cara-cara dia. Kalau nak untuk kalau dah capai 100 sampiran, tulis ditutup, lihat jilid 3. Kalau jilid 3 ditutup, okey, lihat jilid 4. Okey. Yang kedua ialah penstrukturan semula. Organisasi apa semua just ditutup je. Yang ketiga ialah perubahan KF, klasifikasi fail, tutup, lepas tu sila lihat klasifikasi fail baharu. So tiga-tiga ni apply dalam proses kerja harian anda dan kita akan tengok balik. Okay, so dari segi pemindahan dan pelupusan ni, dari segi kalau kita tengok kat sini, fail yang berada di jabatan adalah fail aktif yang masih tidak digunakan. Kalau separuh aktif dan tidak aktif ni berada di bahagian pengurusan rekod dan arkib. Contohlah, kalau saya kata kalau nak hantar fail dekat arkib ni, orang kata kalau dah talak 3, dah tak nak rujuk dah. Talak 3, tak nak rujuk, boleh hantar kepada pihak pengurusan rekod dan arkib UMK. Kalau still nak rujuk, better letak dekat ni dululah, PTJ. Tapi boleh je kalau in case tiba-tiba nak rujuk, boleh je kita bagi je rujuk secara online ataupun secara fizikal. Ingat ni. So dari segi pemindahan dan pelupusan fail ni, kena isi borang lah dari segi pemindahan fail. Kita ada sediakan borang. Sebelah kiri ni adalah borang pemindahan fail, yang ni pelupusan fail. So kalau yang nak pindah fail biasanya dia akan guna borang sebelah kiri ni lah, borang pemindahan rekod. So semua PTJ yang pernah buat pemindahan dia akan isilah borang ni dan kita akan semak lah dekat PTJ masing-masing. Kalau dari segi untuk rujukan fail, kalau staff ataupun PTJ yang nak rujuk, dia boleh rujuk secara fizikal ataupun digital. So fizikal kena datang dekat arkib lah, isi borang, dan digital pun sama, email kepada kita dan kita akan bagilah nombor untuk dirujuk, untuk rujukan fail tersebut. So ni adalah kriteria semakan audit soalan bocor. So ni list-list yang saya akan check sebab ada yang pegawai yang di PTJ minta lah takut nanti diorang tak sediakan apa. So ni list adalah list yang kita check semasa kita pergi audit. So make sure lah list ni disediakan dan dipatuhi kalau dapat markah dari segi audit ni lah. Sebab kita ni kita dah share masa hari tu, kita dah share dengan pegawai masing-masing, so dia minta kita maklumkan kepada staff lah. Dia ada banyak juga lah ni dari segi buku daftar file kita check, kulit file yang betul, dari segi penulisan tajuk dia macam mana, tajuk file, tulis guna pen ke, pensel ke, betul ke tak, tulisan kecil tak nampak ke, dari segi penggunaan kertas minit macam mana, lampiran macam mana, KF ke, penggunaan KF, lepas tu dari segi penutupan file tu betul ke tak, cara dia orang tutup, dari segi palang untuk tutup file tu macam mana. Kita akan tengok dari segi contoh kalau file yang aktif, lepas tu file yang nak dipindahkan adakah dia orang asing ke tak, kalau dia orang tak asing, benda tu orang kata tak boleh lah, tak praktikal. Sebab mana-mana file yang nak dihantar ke bahagian arkib kena asingkan dan kalau boleh kalau letak dalam kotak kena index based on contoh kalau ni kotak untuk 100, so 100 je semua dekat dalam tu, tak boleh 100, 200 ke, tak boleh bercampur. Dia kena asingkan ikut klasifikasi file, 100 dalam kotak. Kalau nak index, kalau in case lah, kalau tiba-tiba perlukan lagi untuk dirujuk, senang kita nak search dalam kita nak cari dalam kotak tersebut. Itu sahajalah rasanya daripada saya pada hari ini dan sebelum tu saya nak minta semua peserta untuk mengisi kepuasan pelanggan ada borang kepuasan pelanggan daripada Tengku Zuliana. Dia ada dekat kita ruangan chat tu dia ada provide link kepada semua staff yang hadir untuk taklimat hari ni untuk mengisi borang kepuasan pelanggan untuk kita tengok dari segi adakah bahagian pengurusan rekod dan arkib ni memenuhi kehendak
pengguna. So kita boleh klik link di situ dan dari segi kita akan tengoklah kehadiran pun based on yang apa, based on borang tersebut kena isilah. And then ada apa persoalan tak yang nak ditanya? Kalau tak ada tak nak tanya, saya akan tanyalah. Siapa yang boleh jawab, kita ada sediakan hadiah. Okey, ada pertanyaan ke? Boleh, kalau siapa yang nak tanya boleh unmute dia punya speaker. Ada pertanyaan ke dah faham ke? Oh, Cik Jamilah nanti kita share. Apa kesan kepada PTJ kalau daripada Ahmad Afiq, kalau ada kesalahan record file semasa audit? Kesan dia biasa markah yang kita pergi audit tu, kita akan bentangkan kepada di dalam mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Rekod. Dan mesyuarat tu dihadiri oleh semua ketua PTJ lah. And then mesyuarat tu TNCA yang chair. And then kalau ikutkan kita akan display lah markah-markah yang PTJ dapat. So kalau bila ketua PTJ dia tengok dari segi markah tu dia kata kenapa ni tak markah dia orang kurang ke apa semua. Kiranya dari segi dia akan macam efek lah ketua PTJ macam kenapa ni staff dia orang tak ikut, tak follow ke apa yang diarahkan oleh ARKIB. Macam tu lah dari segi kesan dia. Macam masa meeting tu nanti setiap PTJ ketua PTJ akan tengok lah markah dia orang berapa. Kalau ada yang cakap okey markah ni okey, kita akan tambah baik apa semua. Yang itulah dari segi audit. Kita takut nanti inilah audit daripada setakat ni kita tak ada lagi audit daripada ARKIB negara. Saya risau takut ada daripada ARKIB negara yang 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas kita dapat 3 bintang. So kalau boleh kita nak dapatkan lagi bintang lah. Ya Encik Syed menjawab jika file yang ditutup salah cara palangnya macam mana? Okey, kalau orang kata file tu dah tutup dah ni, orang kata dah ditutup dah. Tak apalah kalau yang tu next time kalau macam kita terima lah walaupun salah sebab dah tutup, dah buat dah benda tu. Next time kalau nak proses tutup untuk file baru kena follow apa yang mengikut slide yang saya bagi tadi. Ikut taklimat saya bagi tadi. Next file lah. Sebab kita dah kadang-kadang kita terima tu kita dah tak boleh nak terus ni balik. Apa kita terima je kalau yang lama lah, yang dah lama tutup kita terima. Kalau yang baru kita kalau boleh kita nak ikut format yang betul lah. Okey, ada lagi ke pertanyaan? Sebab kita mohon ya semua peserta seramai berapa orang tadi? 50 lebih untuk mengisi borang kepuasan pelanggan. Okey, kalau tak ada persoalan saya nak tanya saya nak tanya mana Muiz akan tengok siapa yang paling cepat menjawab. Kita akan bagi 2 hadiah dan 2 hadiah tersebut boleh dituntut dengan saya selepas PKPB. Boleh tuntut lah. Kalau nak tuntut next week pun boleh datang ke library, boleh jumpa dengan staff kita lah kalau yang cepat nak tuntut tu. Okey, soalan pertama. Senang je. Berapakah jenis kulit file yang saya terangkan sebentar tadi? Berapakah jenis kulit file yang saya terangkan sebentar tadi? Cepat, siapa yang cepat jawab, kita seorang kita ambil seorang ni. Kena nyatakan apa? Kena, contoh kalau 5, apa kulit file tersebut? Kena nyatakan. File apa? Bilangan dia memang saya tahu, cuma saya nak bilangan berserta dengan jenis je. Siapa cepat Muiz? Muiz tengok Siapa cepat Muiz record nanti Muiz record. Nanti Muiz tengok nanti siapa yang tu untuk satu soalan. Satu lagi soalan. Satu, yang tu kita pilih satu.
Satu lagi nak tanya berkaitan dengan apa lagi Muiz? Kita dah ada pemenang untuk kulit file tersebut. Kita akan ni, nanti pihak kami akan ni lah, maklum lah. Apa ni kita akan tengok balik. And then satu lagi soalan. Nyatakan kriteria penutupan file. Kenapa file tu ditutup? Kriteria dia. Apa kriteria dia? Kenapa file tersebut ditutup? Ada saya ni. Ada lagi kriteria dia kenapa file tu ditutup? Ada? Ada jawab tu Muiz? Ada? Okey, Muiz akan rekodkan siapa yang pantas lah, paling pantas menjawab soalan tersebut dan nanti Muiz akan maklum. Okey, untuk soalan pertama yang saya tanya tadi. Okey, untuk soalan pertama yang paling cepat menjawab adalah Puan Siti Hajar daripada library. Dia orang pertama, orang yang paling cepat lah untuk soalan pertama yang saya nyatakan tadi. Okey, untuk soalan kedua, Encik Syed Ahmad Afiq. Untuk kedua pemenang ni lah. Nanti Puan Siti Hajar dengan Encik Syed Ahmad Afiq ni daripada mana? Daripada PTJ mana? Nanti boleh tuntut hadiah daripada staff kalau RMIC. Okey, boleh tuntut hadiah kalau dah next week dah masuk kerja sebab kita library buka dan arkib pun buka dan kita dari segi penggiliran lah kita buat dari segi penggiliran. Contoh kalau mana-mana staff saya ada, okey boleh tuntut dengan diorang, saya akan tinggalkan hadiah lah untuk diorang lah. Boleh jumpa kalau Muiz ada, boleh jumpa Muiz. Kalau Wahyudi ke Tengku Zuliana ke Nur Hayati ada, boleh jumpa diorang lah untuk tuntut hadiah. So kalau next time kod-kod ada lagi taklimat ke apa semua ke, kita akan maklumkan lagi lah. Kalau ikutkan kita punya bengkel apa semua ni setahun ni rasanya sekali je lah taklimat. Kalau in case, kalau skala kecil, kalau konsultasi ke apa semua boleh email kepada kita dan kita akan tengok kesesuaian macam mana. Kita kena ikut SOP dari segi penjarakan sosial apa semua tu. So kita ada dua soalan je lah. Sebab pihak HRD pun open 2 soalan saja. So kita follow HRD lah dari segi untuk soalan. So semua yang hadir pada hari ini dari segi senarai ni mohon untuk mengisi borang kepuasan pelanggan dan akan dikira jam latihan ya untuk semua yang hadir yang join pada hari ini. Dah lebih rasa ni dah kering dah ni tekak-tekak ni bulan puasa. So ada apa persoalan ke? Boleh dah kalau ada yang nak isi jangan lupa isi borang kepuasan pelanggan, nanti kita akan rekodkan based on yang tu. Ada ke siapa-siapa yang nak bertanya? Borang kepuasan tu klik dekat message tu ada link. Ada link kita bagi. Ada dekat link kita bagi ni. Tengku Zuliana ada bagi link. So isi klik link tersebut, isi secara online lah. Ada lagi ke persoalan? Tak ada. Atas tak ada je. Dekat message, dekat chat tu. Tak ada. Muiz ada Scroll atas lagi.
Nanti jap, Muiz ada ni, ada dah bagi form tu ada. Encik Kamarudin kata dapat juga ilmu pengetahuan. Okey, nanti hari Khamis ni saya akan online secara FB live berkaitan dengan arcade. Adakah anda tahu kewujudannya? Saya akan ni lah live dalam FB. So kalau ada yang nak dengar perkongsian lah, orang kata perkongsian berkaitan dengan pengurusan rekod. Ni first time lah orang kata bersiaran secara online. First tu rasa macam nervous juga. So rasanya bila PKP ni macam tu lah. Okay, so akhir kata saya dengan ini mengucapkan berbanyak ribuan terima kasih kepada peserta yang hadir pada hari ini. Okay, dah nak hampir pukul 1 dah ni. Tak ada yang nak pergi masak, tak ada yang nak start masak lagi kan. Okay, so dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Kalau itu sahajalah daripada saya. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.